Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah tahun 5. Sebelum tu mari kita bersama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sirah tahun 5, pelajaran 1, perkembangan agama Islam. Masih di bawah tajuk besar yang sama, perkembangan agama Islam. Kali ini kita akan teruskan ke unit yang kedua. Unit 2, ibadah. Di bawah unit ibadah, kita akan mempelajari 5 ibadah. Yang pertama, ibadah solat. Kedua, ibadah azan. Yang ketiga, ibadah puasa. Keempat, ibadah zakat. Yang kelima, ibadah haji. Okey. Yang ini saya letak nombor ni ikut tahun disyariatkan. Mula-mula disyariatkan solat, kemudian azan, kemudian barulah puasa disyariatkan, difardukan, barulah zakat difardukan, dan haji yang terakhir difardukan. Okey, seterusnya kita tengok mula-mula ibadah solat. Ibadah solat difardukan dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi lepas ni ingat Isra' Mi'raj. Ibadah solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj pada 27 Rejab, setahun sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad menerima kefarduan ibadah solat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi Muhammad SAW menerima kefarduan solat di Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ada beberapa tempat Nabi Muhammad singgah, antaranya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan lapisan-lapisan langit, juga Sidratul Muntaha. Jadi antara banyak-banyak tempat yang Nabi Muhammad singgah, di Sidratul Muntaha lah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah sendiri dan menerima kefarduan solat di Sidratul Muntaha. Okey, yang seterusnya, bintang yang ketiga. Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj berlaku, Rasulullah solat mengikut syariat Nabi Ibrahim, iaitu 2 kali sehari semalam. Okey. Sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad tetap menunaikan ibadah solat, tapi mengikut syariat Nabi Ibrahim, iaitu 2 kali sehari semalam. Tapi kita tak tahulah sekali solat tu berapa rakaat, tu kita tak tahu. Kalau ibadah kalau syariat Nabi Muhammad 5 kali sehari semalam. Nabi Ibrahim 2 kali je sehari semalam. Okey, seterusnya ibadah azan. Ibadah azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Dah setahun duduk di Madinah, dah setahun hijrah menetap di Madinah, barulah ibadah azan disyariatkan. Kita tengok macam mana ibadah syariat pula. Ibadah azan ini boleh disyariatkan. Okey, ibadah azan disyariatkan. Tengok, Rasulullah berbincang dengan para sahabat untuk menentukan cara bagi menandakan masuknya waktu solat. Jadi Rasulullah dan para sahabat berbincang, meeting, bermesyuarat macam mana nak menentukan, nak menandakan telah masuk waktu solat. Jadi ada beberapa cadangan yang para sahabat berikan kepada Nabi Muhammad. Antaranya yang pertama, menyalakan api. Yang kedua, meniup trompet. Yang ketiga, membunyikan loceng. Yang keempat, melaungkan azan.
Cadangan laungan azan dicadangkan oleh Abdullah bin Zaid. Kena ingat nama orang ni, Abdullah bin Zaid yang cadangkan laungan azan. Yang mana cadangan ini Abdullah bin Zaid perolehi daripada mimpi. Abdullah bin Zaid mimpi didatangi seorang lelaki yang membawa loceng. Dan Abdullah bin Zaid pun meminta loceng daripada lelaki tersebut. Lelaki tersebut bertanyakan kepada Abdullah bin Zaid, kamu nak guna loceng ni untuk panggil orang solat ke? Abdullah bin Zaid pun jawab, ya. Lalu lelaki tersebut tanyakan kepada Abdullah bin Zaid, nak tak kamu kalau saya ajarkan kamu cara panggil orang solat yang lebih berkesan, yang paling berkesan? Jadi Abdullah bin Zaid pun katakan nak. Dia pun nak, boleh je, nak belajar, ajarkanlah. Lepas tu lelaki tersebut pun ajarkanlah kepada Abdullah bin Zaid lafaz azan dan lafaz iqamat juga. Lalu apabila sedar daripada mimpi, Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah dan menceritakan tentang mimpi tersebut. Lepas tu tengok ni, Sayyidina Umar mengalami mimpi yang sama. Apabila terdengar tentang perihal mimpi Abdullah bin Zaid itu, Sayyidina Umar juga pun berkata, aku juga mimpi benda yang sama. Jadi nak cakap benda yang sama. Jadi Rasulullah pun terimalah cadangan Abdullah bin Zaid, iaitu laungan azan. Okey, ibadah seterusnya, ibadah puasa. Ibadah puasa disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga maghrib. Kalau lupa, bolehlah nyanyikan lagu Raihan. Puasa artinya menahan lapar dan juga dahaga, juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. Itu boleh sambung. Okey. Seterusnya kita tengok bintang yang terakhir dalam ibadah puasa. Umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa ada dua jenis. Satu puasa sunat, satu puasa wajib, satu puasa sunat. Puasa wajib hanya di bulan Ramadan sahaja. Selain daripada bulan Ramadan, contohnya macam bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rejab, Syakban, Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah. Bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, itu puasa sunat. Jadi jangan confuse, benda ni sangat mudah. Bila dalam peksa ada keluar soalan, jangan tersilap kalau boleh, ya. Okey. Seterusnya ibadah zakat. Ibadah zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijrah juga. Tahun yang sama ibadah puasa disyariatkan. Kalau nak tips, kamu perasan bulan Ramadan, sebelum kita nak raya, masuk bulan Syawal, setiap ketua keluarga kena bayar zakat fitrah. Di hujung-hujung bulan Ramadan selalunya orang akan, barulah ramailah macam tu, nak bayar zakat macam tu, bayar zakat fitrah. Jadi nak cakap setiap kali bulan Ramadan mesti akan kena bayar zakat. Bulan Ramadan kena puasa, bulan Ramadan juga kena bayar zakat. Okey. Jadi nak cakap bulan puasa dan zakat itu jangan dipisahkan. Disyariatkan dalam tahun yang sama. Okey, apa maksud zakat? Zakat ialah membersihkan harta daripada perkara yang bukan hak. Dalam harta kita bukan 100%, bukan 100%, bukan semuanya kita punya. Ada terselit secebis, berapa cebis, setitik milik orang lain. Ada hak orang lain dalam harta kita, bukan kita punya semua. Jadi kita kena keluarkan hak orang tu dan bagikan pada dia. Macam mana kita nak tahu ni siapa punya? Kita kena bayar zakat. Nanti zakat yang salurkan pada orang yang berhak. Okey? Okey, tengok ada dua warna yang berbeza. Satu warna purple, satu warna maroon. Macam merah macam tu. Jadi kenapa saya buat warna yang berbeza? Sebab ini zaman Rasulullah warna purple, zaman
Abu Bakar warna merah. Zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar terdapat orang yang tak nak bayar zakat. Zaman Rasulullah, orang tu namanya Sa'labah. Di zaman Rasulullah, Sa'labah enggan membayar zakat. Jadi Rasulullah memerangi Sa'labah. Di zaman Abu Bakar terdapat golongan yang enggan membayar zakat. Kan sama, tak nak, dua-dua tak nak bayar zakat. Cuma zaman Abu Bakar ni ramailah, sebab tu dia kata golongan, mesti lebih daripada seorang. Jadi dua-dua ni tak nak bayar zakat. Lepas tu Saidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan ini, golongan yang tak nak bayar zakat ni. Okey. Jadi kesimpulannya, orang yang tak nak bayar zakat ni kita kena lawan dia. Kita kena memerangi orang yang tak nak bayar zakat. Okey, ibadah yang terakhir, ibadah seterusnya, ibadah haji. Ibadah haji diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-5 Hijrah. Apa maksud haji? Haji bermaksud menziarahi Kaabah di Mekah untuk melakukan ibadah yang tertentu dengan syarat yang tertentu. Ibadah haji adalah salah satu faktor Islam tersebar ke seluruh dunia. Memang logik lah. Sebab bila ibadah haji ni berlaku di bulan Zulhijjah. Semua orang daripada seluruh dunia akan berkumpul di Mekah, di Kaabah untuk menunaikan haji. Jadi apabila semua orang berkumpul di Mekah, di Kaabah, mestilah dah jumpa, mestilah bila dah kumpul mestilah berjumpa kan. Jadi bila dah berjumpa, kita akan saling berkenal-kenalan, bertanya khabar, berkenal-kenalan lah. Yang penting kita akan macam, dia dari negara mana, kamu dari negara mana ya? Macam, hi, where are you from? Tanya macam tu kan. Kan bahasa Arab, Assalamualaikum, aina, min tu dari min aina anta. Gitu. Boleh tanya min aina anta. Gitu. Tanyalah gitu kat orang Arab. Betul, orang Arab tu cakaplah ana min Misr. Mesir. Macam itulah. Gitu. Ini seronok cakap bahasa Arab ni. Belajar sungguh-sungguh bahasa Arab, boleh cakap bahasa Arab. Okey. Jadi bila dah semua saling kenal-kenalan, tersebarlah, mudahlah agama Islam ini untuk tersebar. Okey, seterusnya kita tengok bintang yang keempat. Rasulullah mengerjakan haji, iaitu haji wida. Kena tahu, kena ingat jenis haji. Haji wida. Sekali sahaja seumur hidup. Ni. Nabi Muhammad SAW melakukan haji sekali sahaja seumur hidup baginda. Haji tersebut adalah haji wida. Kena ingat. Kenapa Nabi Muhammad buat haji sekali je? Padahal Nabi Muhammad dekat dah kan duduk. Dekat je dengan Mekah. Kat situ je. Tapi kenapa buat sekali je? Sebab apa? Tengok ni. Rasulullah bimbang umat Islam akan terbeban dengan menyangka wajib haji lebih daripada sekali. Sebab Rasulullah SAW bimbang kita umat akhir zaman ni tak ada jumpa Rasulullah ni. Kita tak ada jumpa Rasulullah. Jadi bila kita tak jumpa Rasulullah, macam-macam kita boleh spekulasi, bersangka-sangka, macam itulah sangka menyangka. Jadi Rasulullah, kita tak dapat jumpa Rasulullah. Jadi Rasulullah tak nak kita sangka wajib haji lebih daripada sekali. Kalau Rasulullah ada depan mata kita, bolehlah kita tanya Rasulullah kan. Rasulullah, boleh ke nak haji sekali je? Tapi Rasulullah buat haji 5 kali. Contohlah kalau macam tu kan. Tapi Rasulullah tak ada. Jadi Rasulullah pun fikir macam tu. Tak nak kita umat akhir zaman yang tak sempat jumpa dengan Nabi Muhammad ni fikir macam ni, menyangka wajib haji lebih daripada sekali. Tak nak kita terbeban. Nampak tak? Nabi Muhammad sayang dekat kita. Tak jumpa pun tapi sayang kat kita. Jadi banyak-banyakkanlah selawat dekat Nabi Muhammad. Balas jasa baik Nabi Muhammad ni. Buat macam tu, dia ringankan kita punya kan. Okey. Jadi sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Okey. Sekian. Assalamualaikum.